Selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan mengajar berkaitan dengan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Sebelum itu, saya ingin minta semua buka buku OMGM yang berwarna hijau pada halaman 198 sebagai rujukan kalian. Okey. Lieutenant Adnan Wirabangsa merupakan novel yang mempunyai 35 bab yang perlu kamu semua tahu. Secara keseluruhannya, novel ini berkaitan dengan serangan pihak Jepun yang ingin menyerang Tanah Melayu dan Singapura. Pada ketika itu, Singapura adalah sebahagian daripada Tanah Melayu. Okey, kisahnya bermula apabila seorang anak muda iaitu Adnan tinggal di kampung Sungai Ramal, Kajang bersama bapanya Pak Saidi dan ibunya Mak Milah serta dua orang adiknya Ahmad dan Amarullah. Mereka berdua juga merupakan antara wira yang mempertahankan tanah air dalam serangan tersebut. Ketika Adnan kecil, ayahnya Pak Saidi menghantar Adnan untuk belajar di sekolah Inggeris. Walaupun pada ketika itu, orang atau penduduk kampung menentang habis-habisan kerana pada waktu itu tiada orang Melayu yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah Inggeris. Okey. Kemudian selepas itu, Adnan bersama kawan baiknya, Mamat, telah ikut latihan ketenteraan di Port Dickson dan menjadi pengasas company percubaan askar Melayu. Kemudian Adnan ditukarkan ke Singapura. Kemudian Adnan terpilih untuk mewakili pelatun askar Melayu dalam perbarisan beri hormat sempena pertabalan King George VI di London. Dan selepas itu, beliau dinaikkan pangkat menjadi Lieutenant muda dan ketua pelatun ke-7 Company C. Okey, apabila Jepun menyerang Tanah Melayu, pihak British di bawah General A.E. Percival gagal melawan, menyekat kedatangan Jepun. Hal ini disebabkan askar-askar upahan British seperti India, Gurkha dan Punjabi tidak bersungguh-sungguh berjuang mempertahankan kawasan yang diberi. Setelah berjaya Jepun menakluk Tanah Melayu, Jepun marah ke Singapura. Dalam serangan tersebut, adik Adnan Ahmad yang menyertai tentera laut British yang bertugas di dalam HMS Pelanduk telah terkorban. Kemarahan tersebut memberi tekanan yang hebat kepada askar British. Askar Melayu yang berpusat di Bukit Candu di bawah pimpinan Lieutenant Adnan berjuang habis-habisan menentang Jepun walaupun kehabisan senjata dan kematian anggota tentera yang ramai. Semangat juang tersebut menyebabkan askar-askar Melayu berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Akhirnya Lieutenant Adnan terkena tembakan tentera Jepun. Pihak Jepun yang diketuai oleh Lieutenant Renya Motoguchi menikam Adnan bertubi-tubi dengan bayonet sehingga Adnan meninggal dunia dan mayatnya digantung di bawah pokok ceri. Berita kematian Adnan memberi kesan kepada ibunya, Mak Milah, sehingga Mak Milah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pada masa yang sama, General Yamashita masih berdendam dengan Lieutenant Adnan yang berjaya membunuh ramai askarnya serta adiknya juga mengarahkan keluarga Adnan ditangkap, iaitu Pak Saidi. Pak Saidi ialah bapa Adnan. Sebelum mati ditembak, Pak Saidi berjaya bunuh 5 orang askar Jepun dan mencederakan 15 orang lagi dengan menggunakan keris pusaka yang merupakan tinggalan datuknya.
Sementara itu, anak ketiga Adnan, Fatimah, meninggal dunia kerana demam panas. Setelah Jepun kalah dan mengangkat bendera putih, keadaan menjadi seperti sedia kala. Sofia, iaitu balu kepada Adnan, bekas isteri kepada Adnan, bekerja semula sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal dan berkahwin dengan Ustaz Rizwan, dan kemudian mereka berpindah ke Melaka. Selepas 4 tahun berumah tangga, Sofia meninggal dunia kerana penyakit leukemia. Begitulah kisah keseluruhan novel Lieutenant Adnan ini. Sekian, terima kasih.